Hari ni kita orang nak ke restoran Nusrat. Dia kedai Subway. Famous Juicy Burger. Ya ke? Most famous. Betul ke? Sedap ke? Sebab itu ada orang rekod tau. Orang kata lambat. Apa yang dia orang minta tak dapat. Kita tak nak hanya berdasarkan komen semata-mata. Kami nak tahu harga dia berapa ke apa ke. Kita nak try sedap tak sedap. Adakah sekadar propaganda je ataupun overrated ke. Malam nanti kita akan buat comparison ke satu lokasi. Katanya burger dia boleh mengalahkan burger Nusrat yang betul tak betul? Jom kita tengok macam mana best tak best. Kita akan order. Kita nak solat subuh kat Sultan Ahmed Mosque. Kaki-kaki malam dalam banyak. Wujud kita bawa masa relief daripada Noha ni. Ingat kan Noha ni jual makanannya. Tak sia-sia buat minyak ni. Kalau nak buat aktiviti outdoor dan kita travel, jangan lupa bawa minyak-minyak urut ke apa ke, minyak panas ke. Takut terselia. Itu Malaysia Ustaz Syoki pun terselia. Inilah suasana pagi kami. Tak sabar rasanya nak solat fardu dekat Sultan Ahmed. Inilah dia orang-orang Turki yang mencari sesuap nasi, yang mencari rezeki. Pagi-pagi dah bangun. Kami daripada Chamberlain. Kita akan turun satu stesen saja untuk ke Sultan Ahmed. The mosque is closed to the visitors. Ia dibuka untuk solat. Alhamdulillah, Masjid Sultan Ahmed ni masih dibuka untuk solat. Walaupun kita nampak proses renovation sedang berlaku dan mungkin akan makan masa beberapa lama lagi. Mereka yang berhajat untuk datang melawat, mungkin kita hanya dapat melihat sebahagian sahaja arkitektur yang ada di bahagian luar. Itu pun banyak bahagian menara yang sedang dibina semula. Dan ruangan dekat dalam ni kita boleh nampak masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Urusan-urusan solat masih berlangsung seperti biasa, tetapi dengan kapasiti yang terhad. Dan ada waktu-waktu lawatan yang dah ditetapkan. Kita kena ikut sahaja arahan-arahan yang diberikan lah. Untuk solat tak ada masalah. Selesai sudah kami di Sultan Ahmed. Sekarang ni kami akan bergerak menuju ke Hagia Sophia, solat tahiyatul masjid. Saya terpaksa duduk dalam pagar ni kerana di luar pagar saya ada seekor beruang yang sangat besar. Ini bukan anjing, ni beruang. Apa? Ada. Okay, tapi kita salah di sisi undang-undang agama. Alamak, dia tengok je. Alah, dia marking aku pula. Dia marking aku, guys. Okay, nasib baik lah. So kita nak masuk solat. Close? Solat? Yes, close. This knife open. Ada rezeki untuk kita solat dekat dalam ni waktu pagi ni sebab dia dah close untuk kemasan dan kitchen. Daripada luar pun dah nampak dah dia tengah buat kemasan kapet tu. Tadi dia buka sikit, sekarang dia dah tutup lah. Kita nak cuba dulu. Ini dah 2-3 kali dah nampak lalu lalang kan. Dia dah teringin nak makan ni. Oh, macam tu je rasa dia. Macam makan roti canai cepek dengan pucuk ubi. Spinach tu nak kena rasa dia macam tu. Tapi dia lebih berminyak lagi lah daripada kita makan roti canai yang biasa tu. Nice, jangan makan terlalu banyak sangat, takut nanti jadi cepat muak. Tu je lah yang saya boleh nampak kan. Tekstur pastry dia sedap. Cuma bila dia letak bayam tu, mungkin kena ada kuah kot. Ada sos dia sedap. Ada sos macam kuah kari ke kan. Best. Ini antara good spot untuk anda nak naik kopi dekat area Chamberlain. Daripada stesen Chamberlain, jadi kita datang ke sini dalam lebih kurang 200 meter je turun bawah. Dan penginapan kami masuk ke kanan bawah ni. So kalau kat sini dalam pukul 9 dah buka. Dah lama dah kami tak dapat kopi yang sebenar. Biasa dia bancuh dengan susu tu, dan kopi dia tak rasa pahit, dan rasa
Berlemak. AA minum cappuccino. Saya ambil latte. Favorite saya latte sebenarnya. Apa pun yang selalu saya dengar, orang akan bagi tahu kalau good barista, dia mesti pandai buat latte. Yang tu basic dia. Espresso semua orang boleh buat, tapi latte ni basic dia adalah barista tu kena pandai buat. Dan bila kita minum, dia tak boleh rasa pahit sangat, dia tak boleh rasa masam sangat, dia mesti just nice. Rasa kopi yang sebenar. Dan sebenarnya sedap latte ni sebab dia kosong, dia tak terlalu heavy sangat. Kopi dia tak kick sangat, tapi dia macam susu dia terlebih Macam terlebih sikit susu susu dia macam terlebih sikit. So dia kena rasa kick dekat kopi tu. Patutnya macam tu. Sebenarnya kita dah dapat 2 kali shot kopi. Tadi kita dah rasa Turkish kopi pada 9 pagi. Mahal juga, 29 lira. So yang ini 24 cafe latte, 23 cappuccino. Jalan-jalan dengan Abang Nizam tu kat Ankara tu. So mereka kenalkan saya tentang Cover Dunia SIM, sebuah brand yang betul-betul kiranya Sabang of Turkey lah. Kenapa brand ni boleh naik? Kerana spirit nasionalisme orang, semangat kenegaraan, semangat self of belonging terhadap negara sendiri yang membuatkan brand tu boleh naik. Orang Malaysia pun dah mula intuit dalam dunia kopi ni. Why not kita ada satu brand yang boleh dibangunkan, melambangkan brand daripada Malaysia pula. Why not kan? Kita embark dan boleh improve our economy. Why not kita sama-sama support. So ini spirit yang kita boleh ambil, yang kita boleh belajar daripada Turki lah yang saya nampak. Dan dia sebenarnya boleh diimplementasikan dalam bidang-bidang yang lain. Hari ni hari terakhir Epi dan Alif. Kita akan hantar diorang malam ni. Tu yang diorang macam tak keruan tu. Nak stay seminggu lagi ke nak balik, dia kata. So Ustaz Syoki tengah masak untuk diorang sarapan pagi. Kita nak bagi rasa pedas dia terangkat sikit. So, ada oden spicy instant ni, walaupun dia digunakan untuk oden, tapi pada saya kita tak ada masalah kan. Sumac ni memang favourite saya lah. Saya memang tak lelak lah. Apa pun sangat bagus. Cuaca sekarang ni, oh ya Allah. Oh malu. Bye. Video. Okay. Chef, Selamat berangkat. salam family. Jangan nakal-nakal kat sana. Salam. Dalam tram padat macam sardin kat ni. Jadi dijangka kita akan sampai di stesen Yusof Pasar lebih kurang dalam 12 minit. Pakai apps ni, Movit ni senang. Siap dia remind kita. Kalau kita naik dekat Istanbul punya tram ni, dia tak buat announcement, so kita tahu kita kat mana. Kadang-kadang kita lost. So pakai apps ni dia membantu kita. So dia beritahu sekarang ni sampai Al-Sarai, tinggal satu lagi iaitu Yusof Pasha. Dan kemudian kita akan jalan kaki ke Al-Yamani. Ni restoran Hadramaut Yemen juga. Sebab hujan kami decide tukar. Sebab sana nak kena rentas lagi, jauh lagi. Sana Jauh sangat. jauh sangat. Okay, so kita ke depan ni. I remember when we said, have
Arab ni. Uish. Syaitan. Okay, saya dah dapat dah saya punya lamb. Tapi Masduq nama dia tadi. Untuk in term of portion, saya rasa just nice lah. Selalunya nasi Arab, nasi saja berapa bungkit. Tapi portion ni macam kena lah untuk selera seorang makan. Dia tengok. Okay. Tu bukti dia lembut. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Dia macam makan mandi-mandi kambing-kambing lain. Cuma kali ni lain sikit rempah dia. So kalau nama Hadramaut setakat ni lah, dia masih lagi mengekalkan rasa originality Yaman tu dalam masakan dia. Macam kita orang yang dah 20 hari ni rasa macam nak makan local food. Bukan local lah, nasi kita lah Sebab nasi Turki ni lain sikit. Nasi ni dah basmati. So, cara masak dia macam nasi kita. Lagi sedap daripada semalam yang kita makan. Perfect rice dia, betul-betul terasa Arab. Good, buy. Harga 90 lira, dapat 3 ketul. Portion yang sangat besar untuk seorang makan. Worth it. Okay, saya punya pula. Tak sabar ni, siap balut-balut lagi. Manis dia. Ya Allah, susahnya nak buka. 3 days later. Macam tak jumpa jalan pulang. Okey. Tu dia. Oh, saya punya tau. Saya punya tak perlu nak buat macam ustaz. Tarik je. Dah dapat tulang. Lagi lembut. Saya nak review nasi. Baru betul Yaman ni. Compare daripada semalam, ni baru masih Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Sedapnya anis dia. Perfect. Saya rasa ini antara restoran yang anda pergi datang. Kalau ke Istanbul, tak jauh. Jalan kaki pun tak jauh daripada stesen. Kalau kita nak pergi yang mana tu jauh kan. Yang ni dia dekat dengan stesen tram Istanbul. So korang kena datang. Power. Tadi kita dah bersesak-sesak dalam tram tu. Risau pula saya. So tekak dah sakit dah ni. So saya gunakan Habatus Sauda Black Seed Oil Spray daripada produk Sudan guys, daripada Wali Alam ni. Pedas guys. Hopefully lega, insyaAllah. Kita just usaha, Allah yang sembuhkan. Tahukah anda 80% penonton Ray TV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan Ray TV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada. Dah kena urut sendiri, bini tak ada. Semalam memang banyak berlaku kecelakaan dekat Istanbul since angin kuat. Katanya dalam berita kesan daripada ribu arwah yang melanda Eropah. Mereka dah panggil kita dah. Jom kita boarding. Dekat dia punya bangunan ni hampir-hampir nak jatuh, sudah dah alihkan kenderaan. Takut benda tu guntuh kan. Walaupun kami doakan semoga kami selamatlah dalam perjalanan kali ini pada pagi ini. Kita tengok masih lagi banyak polis dan ambulans-ambulans yang lalu lalang. Mungkin ada yang cedera ke akibat daripada bad weather. Kita tengok semalam pun memang ada yang accident. Kita orang nak ke restoran Nusrat. Kami tak tahu harga dia berapa ke apa ke. Kita nak try sedap tak sedap. Adakah sekadar propaganda je ataupun overrated ke. Kita tengok macam mana best tak best. Kita akan order. Memang dekat betul dengan penginapan kami, area Sultan Ahmed ni, untuk ke kedai Nusrat. Dulu kita ingat ada dekat Bebek je. Rupanya bukan Bebek sajalah. So ini di sekitar Grand Bazaar. Pintu Grand Bazaar, dia ada beberapa pintu. Yang ini gate pertama yang kita boleh dapat. Ada macam-macam barang. Kalau luar daripada Grand Bazaar lebih murah. Itu daripada kita punya gang lah semalam, Alif dengan AP yang dah join shopping di Grand Bazaar. Ini kedai Nusrat. Takkan kedai Nusrat ni? Nusrat mana? Ni lah. Okay, ni Nusrat. Tu silap.
So kita tengok berapa lama kita kena tunggu tanpa reservation. Tapi sebenarnya kita nak buat reservation semalam, tapi sebab kita lambat, dari segi ambience dia memang nampak gempak. Dia punya reka dalaman ni memang gah lah. Saya rasa kita bayar untuk tempat dia sebenarnya, bukanlah makanan tu sangat. Dan saya rasa Nusrat ni agaknya dia jual emas juga kot, sebab ada kedai emas dalam kedai Nusrat ni. Di balik daging tu ada bayar bangunan, ada bayar aircon, bayar tukang masak, bayar minyak, bayar dapur, bayar PTS, bayar heater. Yang tu lah yang kita bayar. Kalau bahagian halal dekat bahagian bawah tu, kalau yang non halal semua dekat bahagian atas. Tadi kita menunggu untuk beratur untuk dapat seat, tak berapa lama lah. So rasanya kita kena QR code. Saya guna handphone, nampak dia keluar benda tu, filemenu.com. So keluar dekat sini. So kita boleh make order secara online. Smoke beef 195 ke 410 lira, smoke rib eye 355. So kami akan ambil Nusrat burger dan juga Locum burger. Okay, so dia harga 135. Kita tengok berapa lama kita perlu menunggu untuk order sampai. Okay, sebenarnya sebelum kita datang ke sini, kita 2-3 malam juga tahu, kita study dulu tentang kritikan, komen dan juga cadangan orang-orang yang pernah makan di Nusrat ni. So bila kita review, kita nak kena dapatkan kepastian sendiri based on our experience. That's why kita letakkan beberapa syarat-syarat tertentu dari segi masa mereka serve kepada kita. Sebab itu ada orang rekod tau, orang kata lambat. Lepas tu apa yang dia orang minta tak dapat. Jadi kita tak nak hanya berdasarkan komen semata-mata. So we experience sekali benda tu. Dan juga ada orang kata makanan dia mahal dan mereka beli jenama atas nama Nusrat berbanding apa yang ada di atas pinggan dia orang. So pada pandangan kami, kita kena review semua tu setiap satu supaya kita balik dan kita puas hati. Okay, kita dah tunggu 12 minit 43 saat dah sekarang ni. Kopi sampai dulu. Kita tak nak dia sejuk. Sementara panas ni kita nak rasa kopi latte. Biasalah. Dia punya expertise bukan kopi, bukan minuman. Dia rasa macam dibancuh menggunakan mesin macam biasa. Kalau kita pergi tu nak rasa experience coffee house yang menikmati rasa kopi yang sebenar tu, dia tak ada di sini. Dia tidak terlalu berlemak atau milky. Foam ni kasar sikit. Kalau orang yang biasa minum latte tu dia tahulah, frother tu dia akan bagi sangat halus buih-buih ni. Dan dia pun tak adalah dekoratif sangat. Dia tak ada macam gambar-gambar latte ke apa semua tu. Macam minum kopi biasa je lah. Kau macam Nescafe kau akan dapat macam ni lebih kurang. Saya bersetuju. Cappuccino dia tak berlemak, pahit. Saya rasa dia orang menang kat presentation macam potong kasar-kasar. Okey, dah sampai dah burger Locum. Sekejap. Itu adalah Nusrat burger. Nusrat burger. Dan masa dia adalah 19 minit 23 saat. Kentang sama je, maintain rasa dia sama macam kat luar. Dari segi saiz, standard je macam kita makan saiz burger kat luar. Harga dalam RM2 tu macam tu saiz dia. Besar sikit daripada Big Mac. Dan daging dia lebih kurang ibu jari, tapi lebih tepat lagi jari telunjuk saya. Medium rare. Keluar minyak dia, jus-jus dia tu. Wow, dia punya minyak daging dia dah sedap. Don't expect kita makan ni kita akan dapat rasa dia punya meatery dia tu. Kita boleh rasa daging-daging dia tu dalam mulut kita. Daging ni memang medium rare. Nampak colour dia merah. Tender well cooked. Garam dia okay, just nice. Tak payahlah kita nak kena macam ni kan. Kalau nak rasa garam sikit lagi lah. Garam dia masin Masin. Dia garam laut Dia bukan Himalayan salt. Untuk bajet jauh daripada nilai yang sepatutnya kita bayar. Pada saya kalau kita bagi 105 lira untuk sebiji burger ni, kita boleh dapat dia lebih baik lagi di luar sana dengan nilai yang sama. Lebih kurang macam kita makan Big Mac sajalah saya rasa. Pada pandangan saya lah, macam kita makan Big Mac, daging yang lebih besar. Burger Abang Ben kita kat Malaysia tu pun lagi banyak lagi dia punya cheese yang dia bagi. Meat dia unik. Rasa meat tu kita dapat bila kita betul-betul hisap daging tu. Dari segi cheese, timun jeruk dia, cuma dia tak ada apa-apa salad ke apa, tak ada. Dia hanya ada benda tu saja. Yang ini saya tak pasti daging apa ni. Mungkin daging yang di slice. Dari segi kekenyangan mungkin boleh kenyang lah kalau anda perlu sisi kancil lah. Macam ada rasa burger Jasia pun ada. Saya dah pernah makan burger Wagyu Jasia pun sedap. Lebih murah. Okey, sekarang kita nak try terus burger seterusnya. Ni ada bawang dan tak ada timun jeruk. Local ni nampak macam lebih kering sedikit. Dia burn bahagian sini dekat grill pan.
jahat ada punya cheese. Setakat ni saya tak experience lagi burger-burger macam ni brand Malaysia keluarkan. Kalau kita makan kedai, restoran international ke mungkin boleh dapat, tapi kita nak kalau boleh orang-orang Malaysia boleh keluarkan burger yang berkualiti macam ni juga. Walaupun pada hakikatnya kita tengok TripAdvisor orang condemn Nusrat, bagi saya sedap Locum ni. Dia mahal sedikit berbanding Nusrat. Dia punya perapan dia tu macam lagi sedap bila dia blend together dengan taste of cheese tu. Macam makan kuzu pirzola, dia tak macam satu patty tau. Yang ni dia macam slice meat, lepas tu dia jadikan sebagai burger. Dan dia overcome rasa roti. Dia rasa daging tu ada. Tapi in term of berbaloi, takat nak rasa masuk Nusrat, makan burger, ambil yang murah sikit. Tapi kalau rasa nak makan sesuatu yang lain daripada yang lain, boleh cuba yang Locum. Untuk kita repeat, mungkin saya kena fikir 2 kali. Tapi untuk experience the uniqueness of Nusrat tu, mungkin bagi saya sedikit worth it lah. Sekarang ni kami nak menuju ke satu lokasi. Katanya burger dia boleh mengalahkan burger Nusrat yang kami review siang tadi. Betul tak betul? Jom kita rasa sama ada ianya satu review yang betul ataupun tidak daripada Google dan juga TripAdvisor. Tak bising guys. Tak bising. Kita dah sampai di Quack Lounge. Saya order cafe latte. Compare dengan apa yang kita dapat dekat Nusrat tadi, lebih besar. Harga lebih murah kan, 26 lira sahaja. Kurang pahit sedikit, tapi kita boleh rasa kekuatan latte ni adalah pada susu. Latte tu memang susu. Lebih lembut, lebih soft berbanding daripada dekat Nusrat tadi, lebih kasar. Ini cappuccino saya. Kopi dia pahit, milky, tidak terlalu berlemak, dan yang penting dia punya frother tu very nice. Ni barulah saya kata dia tak guna mesin yang ni dia guna barista. Rugi pula aku order cappuccino. Dia rasa macam tu. Sebab apa? Ni 26 lira yang sama, tapi boleh nampak ada lagi separuh lagi Captain A punya bahagian. Berbaloi lah untuk dapat latte besar ni, dan juga berbaloi juga untuk dapat cappuccino yang ni. Aku rasa kopi dia lebih keras lagi daripada Nusrat. Okay, masa kita duduk sini, azan isyak berkumandang. Ambient sound yang dipasang dekat dalam restoran ni pun ditutup bagi menghormati azan yang sedang berkumandang di luar sana. Okay, first kali kita tengok timing. Timing dia kita dapat dalam 21 minit 38 saat. Okay, so tadi Nusrat kita 19 minit 23 saat. Oh, saya ingat lagi. Dapat. So dia lewat 2 minit je, boleh dimaafkan bagi orang yang bersabar. Kalau yang jenis tak sabar, bang tu dia marah kan, mengamuk kan, tak tahulah, wallahualam. Jadi tidaklah seperti mana yang kita dapat di Nusrat tadi, dengan ada dia punya herbs dia apa semua tu kan, nampak menyelerakan. Burger dia, saiz dia nampak macam kecil sikit tapi tinggi sikit. Cuma yang ni tak ada bijan. Roti Nusrat tadi dia sedap. Dia rasa dia macam just nice, sedap. Macam kita kunyah-kunyah dengan daging tu, tak overwhelm sangat. Dia tak tanya kita tadi nak masak ni well done ke, terus serve kita as it is. Yang tu salah satu dia punya perbezaan dia. Wah. Terlalu banyak kombinasi dalam satu suapan. Kita rasa roti, kita rasa daging, kita akan rasa ni semua jenis cheese ni dengan jeruk-jeruk di pickle ni, semua tu bergumpal dalam mulut kita masa kita kunyah-kunyah tu. Very flavory. Dia tak rasa macam makan Big Mac lah. Macam tadi kita rasa kan. Daging dia kering sikit. Dia tak sampai well done sangat. So dia kosong. Dia punya cheese pun tak rasa sangat. Dia tak macam dia kita tak makan tak strong macam kita makan Nusrat tadi. Nusrat tadi kita nampak ada sekeping cheddar kan. Tu beza dia. Worth to try and worth to buy. Berbaloi harga dia lebih murah, 68 lira. Burger dia mengalahkan Nusrat. Betul lah, dia rich of flavor. Dia ada mushroom, RM20, worth it. Dengan environment best, dapat view laut. Power Quack Burger. Tapi kalau roti saja, saya suka lagi Nusrat. Yang ini dia macam taste dia punya flavor dia. Cuba yang ni pula, nampak macam burger gembira ni. Yang ini ada salami. Lepas tu macam ni macam sos matcha pun ada. Oh, ini daging dia rasa well done ni. Yang ini dia tak berapa nak powerful sangat. Saya lebih suka burger daripada Nusrat, Locum Burger. Sayang lah Locum Burger dekat sini kita tak dapat rasa. Dia ada Locum Burger dia, tapi dah habis. Saya yang ni kurang sikit daripada Quack Burger. Better anda order Quack Burger berbanding garlic
Dia boleh bandingkan dengan burger Nusrat. Dia even lah. Dan dia punya rasa menang dekat Quack lah. Rasa daging tu yang penting dalam kita punya burger ni. Saya rasa kalau nak makan ni puas dan berbaloi lah, sebab kita bayar untuk burger saiz ni. Kalau ikut ni satu ibu jari saya. Untuk rasa lebih daging yang ni. Untuk rasa lebih flavory yang sana. Macam tu. Maksudnya kalau kau rasa nak puas makan daging burger jenis patty besar, tebal, order yang ni. Sebab kalau kata saiz macam ni, potong dua, yang ni mengenyangkan. Nusrat tadi pun kenyang tau. Sebenarnya kita orang bila dah makan dengan ubi apa semua tu, dia jadi kenyang sampai ke malam. Ni makan pula ni, tak tahulah mungkin sebab kita orang datang malam sini, suasana dia. Dan di luar kita ni sebenarnya dia ada suasana yang berbeza dengan Nusrat. Nusrat kita rasa macam environment dia dalam, indoor. Dan ni kita boleh rasa environment outdoor, spacious sikit. Orang-orang yang komen yang kita baca dalam TripAdvisor tu memberikan rating dia lebih tinggi berbanding Nusrat because of this kind of experience yang ada di Quack ni lah. Kita orang dapat Turkish tea bila dia tahu kita influencer. Extra point Quack Lounge dapat bila dia appreciate kita. Menangis Ustaz? Kita bagi review jujur tau. Bukannya kita dia tengok kita puji-puji ke tak. Tengok kita orang kutuk kau-kau tadi kan. Tapi dia tak belanja kita air tau. Rasa nak nangis. First time tau, panjang jalan daripada Trabzon sampai ke Istanbul, ni baru ada orang Turki belanja kita. Alhamdulillah. Terima kasih Hasan. Bye. Assalamualaikum. Okay, sekarang dah keluar daripada gate. Sekarang ni kita menuju kepada bag collection. Dah berpisah dengan 3 badut tadi. Setiap yang bermula mesti akan ada pengakhiran. Dan saya akan berjumpa 2 lagi buddy goals yang ada di Istanbul untuk meneruskan perjuangan kali ini. Sepatutnya pada waktu ini kita disambut oleh Turkish Tourism yang mengusahakan untuk satu usaha sama. Kita mempromosikan Turki, tetapi agak lambat sedikit. Lambat sangat sebenarnya pengurusan mereka sehingga kami dah sampai ke sini. So kami jalan sendirilah. By the way, dengan business class tadi kita dapat satu special lane, fast track. Terus kita nak sampai ke baggage reclaim. Dan dalam baggage reclaim pun bag kita jadi priority. Bab 16 kat sana. Tengok tak ada jalan nak masuk sini. Rupanya kena lalu sini. Lalu duty free. Godaan betul. Inilah kot cara dia orang nak ajak orang minum arak ke, nak beli makeup ke, perfume, ada nak beli gincu ke, nak beli rangka yang pakai kacamata, dan barulah keluar dekat sini. Oh, tu bag saya. Dah kena tunggu 1 round lagi. Very good. Good boy. Dah nampak itu dia bag saya yang terkangkang. Nak kena pastikan laptop dia, adakah laptop survive. Pial Raven. Harapan kau Pial Raven. Okey, dah keluarkan. RTK pun elok lagi. Boleh jalan tak ni? Oh, nice. Tak ada apa-apa kecederaan. Boleh on. Everything good. Thank you Pial Raven. Jom cari SIM card. Lepas tu nanti lepas SIM card kita pergi ke autobus. Kita nak ke bandar Istanbul. Wife list. Okay, wife is. Okey. Maknanya kat sini kita nak dapatkan wife baru. 35 lira saja. Dah beli tiket tapi terlepas bas. Sampai saja bas dah jalan. Kita tunggulah bas seterusnya. Sejuk gila sekarang ni. Tapi bearable dalam 5 ke 10 degree. Tak ada angin. Rasa nak mati kesejukan ni kat sini. Ustaz Syauqi ni kata datang nak ambil sekali dekat, nak tunggu dekat tempat berhenti bas tadi. Malah kena ngangkut semua benda ni sini. Nak turun bukit lah tu. Telefon kat mana ni? Dah sampai belum? Tidur. Lantai tidur. Ni kawan. Agaknya tu lah tu dia. Tu lah. Ni baru nak sampai. Dah terkucil dah bag. Konon update lah, apa, update location semua. Ikut location dah ni. Pergi belah sana, saya ikut dalam. Hari ni hari ke-21 kami. Dah ada. Tiba-tiba.
So hari ni Ustaz Joki masak suka. Ini memang menu rare dah daripada Ustaz. Tengok tu pada panas. Masya Allah, telur goyang. Telur goyang Sibli. Kami makan dengan tu Kita shawarma Fidel.